Puan-puan nak tahu lebih detail, boleh rujuk pada surah An-Najm. Surah An-Najm. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata Thalithata al-ukhra alakumul dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak melihat Nun di sana adanya orang-orang kafir Quraisy yang telah menjadikan berhala-berhala mereka yang diberi nama Lata, Manat, Uzza sebagai Tuhan mereka. Wahai Muhammad, katakan kepada sekalian orang-orang kafir ini bukan jalan yang lurus. Bahkan tilka idza qismatun dhiza, satu bentuk pembohongan atas nama jalan yang lurus. Okey, ini layer yang pertama. Tapi para diingat ya, kalau kita mempelajari secara mendalam akidah Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng Abu kafir Mekah ni, biarpun mereka pada zahir nampak semua berhala, batu yang mereka pahat dari berhala yang disusun di sekeliling Kaabah, sehingga ada riwayat mengatakan mencecah 360 berhala, bukan bermakna mereka langsung tak percaya kepada Tuhan yang bernama Allah. Mereka percaya. Bahkan saki baki ajaran Nabi Allah Ibrahim, tempias tauhid itu masih lagi ada dalam fikiran mereka. Sentimen Allah itu wujud dalam pemikiran orang-orang kafir Quraisy. Buktinya apa? Bukti yang paling jelas sekali ialah Nabi kita namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi nama siapa? Abdullah kan? Muhammad bin Abdullah, itu nama Nabi dalam ayat. Abdullah, ya Abdullah, hamba Allah. Apakah zaman Nabi itu zaman Islam? Islam apanya? Nabi baru lahir. Kalaulah zaman Nabi baru lahir pun bukan zaman Islam, lebih-lebih lagi lah zaman ketika wujudnya ayah Nabi yang namanya Abdullah. Tapi tak, masa itu pun bagaimana datuk kepada Nabi Abdul Muttalib telah menamakan ayah Nabi namanya Abdullah. Sentimen Allah itu sudah ada dalam pemikiran orang-orang kafir. Tapi kenapa mereka tidak ikut Islam? Sebab di tengah-tengahnya mereka dikacau pemikiran mereka, tidak berada pada landasan ihdinas siratal mustaqim. Apa kacau bilau yang ada pada pemikiran mereka? Dalam falsafah mereka, falsafah orang-orang kafir kat Mekah yang semua berhala ni, mereka beranggapan Allah ni terlampau ideal, terlampau eksklusif, terlampau hebat, terlampau tinggi, dan terlampau kudus, bersih dan suci. Jadi kalaulah mereka ni berdoa, maka doa yang mereka pasrah kepada Allah tak akan sampai. Sebab Allah terlampau tinggi, terlampau hebat, terlampau suci. So bila tak sampai, maka akan jatuh semula. Supaya tak jatuh, mereka kena ambil orang tengah, transit kat Arab. Maka orang tengah itulah yang disebut berhala, yang disebut patung. Lata, Manat, Uzza. Artinya kalau kita belah kepala otak Abu Jahal, kepala otak orang-orang kafir Quraisy yang sembah, ambil patung letak depan sembah, ambil patung letak depan puja, bukan bermakna mereka tak yakin kepada Allah. Mereka yakin, tetapi dalam mindset mereka Allah terlampau tinggi, maka senang-senang cerita ambil berhala dah sebagai wakil. Mana buktinya? Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan hakikat pemujaan berhala oleh orang-orang kafir Quraisy,
Allah menyebut ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum, kata orang-orang kafir Quraisy yang sembah berhala, oh kami tak sembah mereka, tak sembah berhala, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali sekadar untuk mendekatkan kami dengan Allah. Zulfa, orang tengah je, middleman, broker. Tetapi biarpun pada paras itu Allah tetap labelkan Abu Jahal syirik, Abu Lahab syirik. Maknanya kalau kita nak bina haikal struktur, Allah memang berada pada first ranking dari segi uluhiyah orang-orang kafir Quraisy. Berhala duduk pada bawah sikit. Biarpun Allah pada tempat yang paling tinggi, berhala pada second level, tapi Allah tak nak. Jangan gabungkan aku dengan berhala. Biarpun kamu letak status quo berhala lebih rendah daripada aku, tetap aku kata kamu syirik wahai Abu Jahal. Tetap aku kata kamu syirik wahai Abu Lahab. Kamu tidak ada pada ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kepincangan simpang pertama yang mendakwa mereka berada pada ihdinas siratal mustaqim, tapi bukan pada tahap itu. Okey. Paras yang pertama ni Ustaz tak nak bincang panjang, sebab dalam keadaan kita hari ni, insya-Allah jahil-jahil orang Melayu Islam, dia tak akan pergi ke Batu Cave sembah patung Murugan Naralkat. Kenapa? Jahil-jahil orang Melayu Islam, dia tahu ini ialah kafir, ini syirik, ini salah. Baik. Masa berjalan, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'in, sehinggalah zaman 300 tahun selepas Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Masuk zaman yang kedua. Simpan zaman 300 tahun selepas Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Pada masa itu lahirnya aliran falsafah. Falsafah ni kalau betul okeylah, tapi kalau tak betul jadi kepala sampah. Apabila orang Islam mulai ramai, pengaruh Islam mulai meluas, pemikiran Islam mulai bercampur baur dengan pemikiran falsafah, akhirnya lahirlah falsafah yang disebut Mu'tazilah, Qadariyah, Jabbariyah, Murji'ah, dan lain lagi, falsafah yang lain lagi. Dan ada di kalangan falsafah-falsafah ini, mereka mendakwa mereka ni betul berada pada ihdinas siratal mustaqim, tapi sebenarnya mereka ini menyeleweng, mereka ini salah. Mu'tazilah, mereka kata, oh mereka berada pada ihdinas siratal mustaqim, jalannya lurus. Tetapi para ulama tegaskan, tak, salah kamu wahai Mu'tazilah. Kenapa? Kerana aliran Mu'tazilah ni, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ialah satu aliran yang lebih seronok menggunakan hujah akal banding dengan hujah Quran dan Sunnah. Mereka lebih banyak guna logik akal. Biarpun aliran Mu'tazilah itu sudah mati, tetapi hari ini timbul semula aliran Mu'tazilah, rebrand balik, yang disebut sebagai kumpulan yang menggunakan aliran pemikiran, sampai ke peringkat nas Al-Quran berada pada second level. Contoh, mereka ini mengatakan bahawa perlu diwujudkan sama rata di antara lelaki dan perempuan. Sebarang bentuk ketidaksamaan dianggap diskriminasi, double standard. Ini kumpulan
Mu'tazilah zaman sekarang. Biarpun Islam kata bukan double standard, bila tak sama tanggungjawab lelaki dengan perempuan, itu harus dilihat secara positif. Positif yang bagaimana? Itu ialah suatu bentuk penghormatan yang Allah beri kepada orang perempuan. Taklah, bukan penghormatan, itu yang double standard. Kalau ada pokok kelapa depan tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba saya kata, okey, saya persilakan kaum lelaki yang panjat pokoknya ni. Kaum wanita tak payah panjat lah. Kita menghormati orang perempuan. Tak cantik sangat susuk badan, pergi kerabak pokoknya tu. Cuba ibu-ibu imagine kan, kakak-kakak depan ni, tu dia kerabak pokok kelapa, kerak, terkangkang ke atas tu. Elok kata elok, buruk Tuhan punya tahu. Tapi kalau orang lelaki, standard je. Bila Ustaz kata tak payah panjat lah, kenapa? Kita bagilah penghormatan kepada orang perempuan, tak payah panjat, ini kerja orang lelaki. Tiba-tiba ada di kalangan perempuan, ini double standard. Kebangang tu, ini double standard, kami nak kesamaan rata hak. Kenapa? Kerana mereka tak faham. Jadi nak beritahunya, aliran falsafah ini juga mendakwa mereka berada pada ihdinas siratal mustaqim, tapi jawapannya salah, tak betul. Masa berjalan, datang pula lah layer yang ketiga, simpang pada abad 19 dan 20-an. Pada masa itu lahir pula apa yang disebut ideologi yang bukan Islam, tetapi mereka mendakwa mereka Islam. Sekular umpamanya, nasionalis, pragmatis, komunis, kebangsaan, kapitalis. Realiti ideologi ini sampai ke peringkat hatta di kalangan orang Islam sendiri pun menganut ideologi ini. Dia bangga, saya Islam tapi saya nasionalis, bangga. Saya Islam tapi saya komunis, bangga. Saya Islam tapi saya kapitalis, bangga. Dan mereka mendakwa bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada yang berada pada ihdinas siratal mustaqim. Salah. Kita ambil contoh begini. Salah satu ideologi yang paling masyhur, yang ramai di kalangan orang Islam terperangkap dengannya, kerana merasakan bila dia berada di bawah ideologi itu, dia tetap berada pada ihdinas siratal mustaqim. Salah. Apa dia? Sekular umpamanya. Sekularisme, ataupun dalam bahasa Arab disebut al-ilmaniyah. Sekular ini, konten dia ialah fasluddin anisiyasah, memisahkan agama daripada kehidupan, bukan menolak agama. Kalau yang menolak agama secara total, itu namanya komunis. Komunis doktrinkan dalam pemikiran orang, agama ini candu. Apa tidaknya kalau seseorang itu menganut mana-mana agama, umpamanya dalam agama dia diajar tentang syurga, tentang neraka, maka dia pun khayal tentang syurga, khayal tentang neraka. Oh, macam mabuk candu. Akhir sekali komunis kata, nak mudah ceritanya, kita berada pada free religions. Berakhir dengan lahirlah dia sebagai free thinker. Tidak ada agama. Tapi sebenarnya di tengah-tengah komunis kata dia ni free religion, sebenarnya komunis ada agama. Apakah agama bagi komunis? Agama bagi komunis ialah agama yang tak ada agama. Maknanya attitude mereka, mindset mereka,
gaya hidup berfikir mereka yang tak ada agama itu sebenarnya membentuk entiti agama. Okey, kembali kepada sekular. Sekular ni bukan tolak agama, tetapi dia memerangkap agama itu dalam bentuk yang sangat ritual. Agama bagi mereka ialah hanya dalam bentuk ritual hubungan manusia dengan Allah sahaja. Solat, ia ikut agama. Puasa, ikut agama. Zakat haji, ia ikut agama. Tahlil arwah, ikut agama. Berkhatan, ikut agama. Itu saja ruang lingkup dia. Tapi kalau dah pergi lebih jauh, tak boleh. Menutup aurat, oh kita guna fashion baru. Tutup agama, jangan fikir soal tutup agama. Tutup apa ni? Tutup aurat, jangan ikut agama. Ekonomi, oh tak apa, kita ambil ekonomi kapitalis. Bagi dia agama hanya dalam bentuk yang diistilah yan nat wenti. Apa itu? Sembahyang, bersunat, kahwin dan mati. Itu je. Bukan menjadi satu way of life, sistem hidup. Taklah kata nak rujuk, okey, ekonomi ikut Islam, politik ikut Islam, sosial ikut Islam, pendidikan ikut Islam, pakaian, cara berpakaian ikut Islam. Tak. Yang paling penting solat. Saya ingat ada lebih kurang seminggu yang lepas, kecoh anak seorang artis terkenal memakai pakaian yang menjolok mata. Ada maklum kan? Amo buat tak tahu belaka ni. Pada pemuja artis semua ni. Okey. Jadi ramai orang komen negatif. Tak selayaknya pakai pakaian mendedah aurat. Dia pakai pakaian yang ketat, warna hitam, kemudian nampak lurah dada, kemudian belah kiri sampai ke paha. Ustaz tengok sebab nak kuliah hari ni. Okey, tertengok. Bila ramai orang belasah dia, apa dia kata? Dia kata, ingatkan saya ni jahat sangat ke? Saya ni pun orang baik. Jangan fikir dengan pakaian saya macam ni saya buat perkara yang jahat. Iman dalam hati. Apa yang saya buat adalah fashion. Langsung saya tak fikir tentang saya nak menggoda orang lain. Exactly inilah dia pemikiran sekular. Bagi dia, dia hanya rasa berdosa kalau solat dalam keadaan mendedah aurat. Kalau suruh fashion macam tu, pakaian terbelah sampai ke paha, nampak dada, okey, sila salat maghrib 3 rakaat. Hui, tak boleh, nanti Allah marah, berdosa macam ni. Tapi ketika dia keluar bertemu khalayak ramai, tak apa pula. Sebab sudah ada dalam mindset dia agama lain, ibadat lain. Ketika nak salat, tutup aurat. Kita sekarang ni event function, terima anugerah. So buka sana, buka sini, atas turun bawah, bawah naik atas, tebuk sana, tebuk sini macam exhaust. Tak apa. Kenapa? Sebab dia merasakan bahawa kehidupan ini adalah kehidupan yang bebas dan tidak perlu terikat dengan agama. Agama diperangkap dalam bentuk yang sangat ritual hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi dia merasakan orang ini ihdinas siratal mustaqim, itulah cara paling betul sekali. Salah. Betul tak betul sampai ke pekat, langsung dia rasa tak berdosa. Ini pemikiran yang salah. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini ialah peringkat yang ketiga. Tiba-tiba datang lagi masa berjalan, kita sekarang pada abad ke-21, zaman milenial, zaman langit terbuka, tak apa bahasa lagi diguna. Maka pada zaman ini kita akan bertemu pula dengan satu kumpulan yang mendakwa mereka berada pada ihdinas siratal mustaqim, tapi tetap mereka ini terpesong daripada jalan tersebut.
Agak-agak yang keempat ni kumpulan mana? Simpang abad yang ke-21 yang Nabi sebut tadi, garis lurus, kemudian Nabi buat garis kiri kanan yang bengkok-bengkok ni, zaman 1, zaman 2, zaman 3. Simpang bengkok zaman abad ke-21 ialah mereka yang menganut faham Islam liberal dan Islam plural. Yang ni memang jelas bagaimana mereka bersandarkan atas nama Islam, tetapi tindakan mereka ini, kata-kata mereka, pemikiran mereka, ucapan mereka, gaya hidup mereka tidak berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sebenar. So apakah rujukan mereka dalam hal ini? Rujukan mereka betul-betul disebut taqdimul aqli ala naqli, mendahulukan hujah berasaskan kepada logik akal semata-mata berbanding dengan menggunakan hujah Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka ni kafir kah? Tak kafir. Islam, elok-elok saja. Mereka ni tak beriman kah? Beriman, elok-elok saja. Tetapi mereka menganut faham Islam liberal, Islam yang terbuka, Islam plural, yang hampir sama konotasi dia, yang merujuk bagaimana mereka menggunakan kebebasan akal sampai tanpa terikat dengan agama. Baik, apa contoh wujudnya masyarakat Islam liberal dan Islam plural di Malaysia? Ini mustahak ya. Kita ni berada di bawah tajuk ihdinas siratal mustaqim, dan di luar sana ada yang mereka sesat, tapi mereka kata ikutlah saya sebab saya ihdinas siratal mustaqim, berada pada jalan yang benar. Mana contoh? Contohnya banyak. Ustaz nak ambil salah satu contoh yang sangat hidup, yang sangat bersifat realistik. Kita ambil contoh berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam di Malaysia, ataupun disebut dengan hukum hudud, qisas, diyat dan ta'zir. Macam mana kita nak kaitkan perbincangan ini dengan segelintir mereka yang menganut faham Islam? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya rasa sejuk sangat lah kan. Tak apa, telah pun kita reduce sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita insya-Allah pada hari ini akan menamatkan tafsir surah Al-Fatihah, dan kita berada pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Kenapa Allah minta daripada kita berdoa kepadanya sehingga dimuatkan dalam surah Al-Fatihah? Pengulangan berlaku 17 kali sehari. Ketika mana kita membaca surah Al-Fatihah, doa, wahai Allah, tunjuklah kepadaku jalan yang lurus. Ustaz dah jawab tadi, kerana terlampau banyak jalan di hadapan kita, dan kebetulannya semua mendakwa merekalah jalan yang lurus. Bila kita rumuskan jalan-jalan bengkok yang mendakwa mereka lurus, ada 4 tahap, dan kita telah pun bergerak ke 4 tahap. Tahap pertama ialah tahap menyembah berhala, pun di tengah-tengah tu mereka klaim mereka jalan yang lurus. Tahap kedua ialah ketika umat Islam terdedah dengan pemikiran falsafah,
Tahap ketiga, apabila umat Islam terdedah dengan al-hulul al-mustawradah. Ini bahasa yang digunakan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang bermaksud penyelesaian yang diimport daripada barat. Sekularisme, nasionalisme, pragmatisme, pancamodernisme, hedonisme, komunisme, yang kesemuanya bermazhab dengan mazhab iblisme. Faham kan? Dasar mereka ialah aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan tunduk kepada perintah Allah dan rasa bongkak dan sombong. Akhirnya mereka diklasifikasikan sebagai warga yang kafir. Namun terang-terang mereka tetap mendakwa mereka berada pada jalan yang lurus. Dan kumpulan terakhir ialah mereka yang labelkan diri mereka Islam, tetapi mereka menganut satu fahaman yang sangat berbahaya, iaitulah faham Islam liberal ataupun Islam plural. Jadi kita berada pada tahap keempat sekarang. Kita nak ambil satu contoh yang sering kali diperkatakan di Malaysia berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam, dan bagaimana Ustaz cuba nak kaitkan peranan Islam liberal di Malaysia dari segi meragukan, dari segi cuba meragukan orang Islam dengan kefahaman mereka. Baik. Ada beberapa hujah yang mereka kemukakan. Pertama, mereka kata, syariat Islam memang syariat yang terbaik untuk dilaksanakan, tapi dalam konteks Malaysia kita kena tangguh. Sebab pertama, masyarakat tidak faham. Ini satu dakwaan. Kemudian datang pula dakwaan yang kedua, bahawa kalaulah dalam keadaan masyarakat tak faham tentang apa itu hukum Islam yang disebut hudud, qisas, diat dan ta'zir, tiba-tiba kita tetap melaksanakannya, maka itu dianggap gopoh. Hujah yang kedua, siap baca hadis Nabi lagi. Gopoh ni al-ujlatu minasyaitan. Gopoh datangnya daripada syaitan. Wa ta'anni minallah, manakala cermat dan tenang datang daripada Allah. Saya bukan tak nak Islam, saya orang Islam, tapi saya tak nak gopoh. Tengok racun yang didoktrin dalam pemikiran orang Islam. Mereka ini bukan Yahudi, mereka ini bukan Kristian, mereka ini orang Islam, tetapi mereka mendakwa mereka berada pada ihdinas siratal mustaqim. Datang lagi hujah yang ketiga, bahawa memang undang-undang Islam di Malaysia yang terbaik, tapi dalam konteks Malaysia ia tidak sesuai dilaksanakan kerana keadaan di Malaysia tidak kondusif, tidak aman, tidak damai, tidak bening. Istilahnya kondusif. Okey. Kemudian datang pula pandangan yang terakhir, iaitu boleh melaksanakan mana-mana bentuk undang-undang pencegahan. Jadi mereka mendakwa mereka ni Islam liberal. Yang paling penting macam mana kita nak didik masyarakat. Kalau yang mencuri, berhenti mencuri. Kalau yang merompak, berhenti merompak. Kalau yang rasuah, berhenti rasuah. Dengan undang-undang mana sekalipun tak kisah. Undang-undang barat, kalau itu yang berkesan, silakan. Kalau undang-undang Yahudi Kristian berkesan, silakan. Hatta kalau undang-undang Islam yang berkesan, silakan. So kita tidak rigid dengan mana-mana undang-undang. Dan kita Islam. Dan tuan-tuan harus ingat, mereka semua mendakwa berada pada ihdinas siratal mustaqim. Okey. Yang pening siapa yang pening? Wah, peninglah saya ustaz. Yang tu pun Islam, yang ni pun Islam. Yang tu pun baca Quran, ini baca Quran. Yang tu pun belajar agama, ini belajar agama. Tapi kenapa simpang siurnya begitu belaka? Yang pening ialah ahli jemaah masjid negara. Peningnya aku
bercakaran di kalangan ilmuwan Islam, bercakaran di kalangan mereka dari background agama, dan masing-masing klaim ihdinas siratal mustaqim. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita selesai malam ni. Dalam keadaan saya ambil nota, saya cuba selesaikan surah Fatihah. Sebagai seorang Islam, kita ada rujukan, kan? Okey, kita ada rujukan. Hidup kita ni ada kompas. Sesiapa yang pergi ke hutan tanpa kompas, cerah masa depan, sesat, dibaham harimau. Sesiapa yang pergi ke lautan tidak ada peta kompas, maka dia akan terperap di dasar lautan, tak timbul-timbul ke tepian. Demikian juga hidup kita seorang Muslim ada kompas. Ulama secara konsensus, salafan wa khalafan, ulama dulu dan ulama sekarang, kompas orang Islam 4. Barang sesiapa yang bercakap, mengeluarkan pandangan tidak bertenggek kepada 4 ini, maka kirim salam kepada mereka, kamu tidak ada kelayakan dan kamu tidak berada pada ihdinas siratal mustaqim. Kompas pertama ialah Al-Quran. Kompas yang kedua sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu tuan-tuan boleh slash hadis dan sirah nabawiyah. Kompas yang ketiga ialah ijma' para ulama. Dan kompas terakhir namanya qiyas. Ustaz tak nak pergi jauh berbincang dalam bab usul fiqh, sekadar nak membuat sedikit lamaran biasa sahaja, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah ia bersifat qat'id dilalah, jazam dan mu'tamad. Ya Allah, apa benda tu? Artinya dia digazet black and white. Bila Al-Quran kata putih, putih. Bila Al-Quran kata hitam, hitam. Tidak ada sebarang pandangan yang boleh melintas pandangan Al-Quran. Demikian juga dengan sunnah. Demikian juga dengan ijma' ulama. Akhir sekali barulah datanya pandangan yang keempat, namanya qiyas. Qiyas ni kalau kita nak convert dalam bahasa pengurusan ialah menggunakan logik akal. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, Islam biarpun dalam masa yang sama sangat-sangat menghormati akal, tetapi Islam letakkan nilai akal berada pada level yang keempat. Bila bertembung logik akal dengan Al-Quran, akal dikesampingkan. Guna dulu Al-Quran. Sebab Al-Quran, Tuhan punya Al-Quran Allah. Dan kita kena ingat, cerdik-cerdik manusia guna akal, bodoh nak dibandingkan dengan cerdiknya Allah. Akidah kita orang Islam. Kaya-kaya kita manusia paling miskin nak dibandingkan dengan kayanya Allah. Gagah-gagah kita manusia paling lemah dibandingkan dengan gagahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi isu yang timbul pada kumpulan Islam liberal dan Islam plural yang mendakwa mereka ihdinas siratal mustaqim, reference mereka, nota kaki mereka bukan Quran, bukan hadis Nabi, bukan ijma' ulama, tetapi mereka lebih seronok menggunakan exercise akademik, logik akal semata-mata. Dan apa yang ada di hadapan anda, keempat-empat level ini semua guna logik akal. Allah terang-terang sebut, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak harus bagi seorang lelaki dan perempuan yang beriman, apabila dibentangkan kepada mereka ini dia ajar Al-Quran, sila laksanakan, tiba-tiba mereka memilih lain daripada apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul. Maknanya kita tidak ada pilihan. Bila Allah kata wa anihkum bainahum bima anzalallah, wahai manusia, kamu hidup atas muka bumi bukan free of charge, tetapi kamu diminta hidup secara Islam. Ambil Al-Quran, hidup dalam hidup diri kamu. Ambil undang-undang Islam, pasang dalam kehidupan kamu. Ini bukan sarana, ini arahan. Tiba-tiba kitanya
tolak dengan kita kemukakan berbagai-bagai alasan. Contoh, kita kata masyarakat tidak faham. Bila tiba masa nak melaksanakan undang-undang Islam di negara kita, hudud, qisas, diat dan ta'zir, timbul suara, oh tak boleh, masyarakat tak faham, nanti keliru dibuatnya. Saya menjawab, dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 perkara yang tidak mungkin dapat kita hapuskan. Pertama, jahil. Kedua, miskin. Ketiga, sakit. Pertama, jahil. Buatlah universiti banyak mana sekalipun, IPTA, IPTS, college, sekolah rendah, sekolah menengah, tetap di tengah-tengahnya akan ada orang miskin, akan ada orang jahil. Tetap di celah-celahnya akan ada orang yang bodoh. So soal tak faham, soal bodoh tetap wujud sampai kiamat. Yang kedua ialah miskin. Buatlah pembangunan macam mana sekalipun hebat dibawa masuk ke Malaysia, BRIM RM500, BRIM RM250, tetap akan ada di celah-celah kehidupan masyarakat 28 juta rakyat Malaysia orang miskin. Ketiga, orang sakit. Buatlah klinik, hospital banyak mana sekalipun, akan ada saja orang sakit tak henti-henti. Hanya seorang pemimpin yang retorik semata-mata, kalau dia berkata, oh kalau saya memimpin, saya akan hapuskan kemiskinan, saya akan hapuskan kejahilan, saya akan hapuskan penyakit. Retorik. Hakikatnya 3 perkara ini tak mungkin dapat dihapuskan kecuali di-reduce, dikurangkan. Kemiskinan tak dapat dihapuskan, dikurangkan. Kejahilan tak dapat dihapuskan, hanya dapat dikurangkan. Jadi kalau kita nak tunggu semua orang faham Islam baru kita nak laksanakan hukum Islam, tunggu sampai kiamat. Katakanlah saya berjaya kumpulkan semua 28 juta rakyat Malaysia, letak di Masjid Negara. Saya fahamkan inilah dia keunikan dan kehebatan undang-undang Islam. Syarah. Keesokan yang mengandung duduk kat labor room tu, beranak. Tunggu pula lah anak dia akhir balik. Tunggu besar tu nak fahamkan anak dia. Postpone dulu lah, tangguh 10 tahun, 12 tahun. Kenapa ada orang jahil ni? Baru lahir tak tahu apa-apa ni. Belum dikira dengan anak-anak tadika, belum dikira dengan anak-anak pasti, belum kira anak sekolah umur 7 tahun. Jadi dalam bab ini tidak valid kita guna akal. Bahkan rekod menyaksikan semenjak kita merdeka tahun 1977 sampai ke hari ini, ribuan undang-undang dibuat di parlimen tanpa mengira rakyat faham ke tak faham. Ni yang terbaru ni, AES. Tahu tak apa dia? Kamera automatik zoom siapa yang bawa kereta laju. Siapa di kalangan tuan-tuan faham? Siapa di kalangan tuan-tuan tahu belaka di mana lokasi dia? Tak tahu. Tak tahu siapa saman. Tengok kereta, aku dalam tu. Handsome pula. Saya sampai. Mereka tak faham pun kita. Tapi buat elok-elok je. Terima tak terima lah. Nah. Baik, satu. Yang kedua, gopoh. Apa makna kalimah gopoh? Gopoh ni ialah kita buat sesuatu belum tiba masa dia. Itu gopoh. Maghribnya pukul berapa? Pukul 7 malam. Tiba-tiba kita pun terus akad takbir pukul 6.30. Allahu Akbar. Salat maghrib. Katakan ini gopoh. Sangat layak dibasuh kepada dia hadis Nabi, al-ujalatu minasyaitan. Ini gopoh, dan gopoh ni perangai syaitan. Tapi kalau masa dah masuk, pukul 7 dah masuk, azan dah berkumandang, kita pun Allahu Akbar, tiba-tiba datanglah seseorang, ini gopoh, al-ujalatu minasyaitan. Gopoh datang daripada syaitan. Salah tu. Hujah tak kena pada masa dia. Sama juga dengan pelaksanaan Islam. Ni Ustaz nak bahas jelas-jelas ini dalam konteks ihdinas siratal mustaqim, yang masing-masing mendakwa mereka betul ketika kata macam ni.
Dalam pelaksanaan syariah Islam, para ulama beritahu 2 syarat mesti ada sebelum nak melaksanakan syariah Islam. Pertama, mesti ada kuasa. Yang kedua, ditaknin, diperkanunkan undang-undang Islam itu. Pertama, kena ada kuasa. Kalau kita ni zaman 1511, ketika Portugis serang Melaka, kemudian take over negara Malaysia, tanah Melayu ni, maknanya Malaysia bukan merdeka, kita boleh kata kita tidak ada kuasa. Yang mengatakan kita siapa dia? Portugis, lagi Belanda, lagi Inggeris, lagi Jepun. Ada kuasa tak? Tak ada kuasa. Alhamdulillah, 31 Ogos 57 merdeka. Apa signifikan merdeka? Ada kuasa. Manpower government kita yang kuasai, wa imma parlimen ataupun dewan undangan negeri. Maka ada kuasa tak pada masa itu kerajaan? Ada. Baik. Peringkat kedua, dah ada kuasa. Tengok pula, adakah undang-undang Islam telah dilaksanakan di Malaysia? Oh, belum ada. So kalau belum ada, maka ditakninkan dulu, diperkanunkan dulu undang-undang tersebut. Tak boleh mentang-mentang dapat kuasa, tengok orang mencuri terus pergi tangkap. Oh, ada orang muncul kat Sogor, tangkap, kemudian ambil pisau, potong. Ini hukum hudud. Tak boleh, salah tu. Mana ada undang-undangnya? Mana peraturannya? Maka nak tak nak mesti dikanunkan dia terlebih dahulu. Maka dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita sudah ada kuasa. Kita nak bergerak di peringkat nak mengkanunkan dia, nak mewujudkan undang-undang tersebut. Maka tak timbul soal gopohnya. Tapi malang sekali kumpulan Islam liberal. Saya tak kata ustaz-ustaz yang berkata demikian dia liberal, tapi dia terperangkap dengan jerat yang dijerut. Tu dia. Betul tak bahasa tu? Terperangkap dengan jerat yang dijurut oleh musuh-musuh. Tapi mereka klaim ihdinas siratal mustaqim. Inilah yang betul sekali. Kenapa jadi macam tu? Sebab menggunakan logik akal semata-mata. Sama juga dengan hujah yang ketiga. Oh, keadaan di Malaysia tidak kondusif, maka tidak boleh dilaksanakan undang-undang Islam. Ini lagi pelik bin ajaib. Sebab akidah kita orang Islam, mana hukum yang terbaik? Hukum Mak Saleh ke ataupun hukum Allah? Hukum Inggeris ke hukum Allah? Hukum Allah kan? Ini akidah orang Islam. Siapa yang berkata bahawa undang-undang British lebih baik daripada undang-undang Islam, kafir. Bila? Sekarang juga. Bukan nak marah ni, geram. Okey. Jadi bila berada tahap macam ni, kita kena ingat, pertama sekali, bila sebut undang-undang Islam yang terbaik, maka undang-undang Islam itu sifatnya undang-undang yang paling kondusif. Satu. Yang kedua, dia boleh mengkondusifkan kehidupan yang pincang di luar sana. Ini makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Maknanya baik pada Islam diekspor kepada orang lain sama. Biar berjangkit baik itu jadi baik sama. Saya akan pamerkan bukti secara saintifik. Tu dia. Berdasarkan kepada fakta sirah nabawiyah. Kan kita dah kata Islam ni indah untuk menjadikan kita berada pada ihdinas siratal mustaqim. Kita mesti bergantung kepada 4 dahan tadi, Quran, sunnah, termasuk sunnah ni slash ya hadis dan sirah nabawiyah. Yang ketiga ijma', yang keempatnya qiyas. Baik, saya akan berhujah dengan hujah sirah nabawiyah, iaitu apakah masyarakat Arab jahiliyah masyarakat yang kondusif? Jawabnya tidak kondusif, tidak damai, tidak bahagia, tidak tenang dan tidak baik dalam seluruh aspek dan dimensi kehidupan.
ekonomi mereka pincang, sosial mereka pincang, pendidikan mereka pincang, politik mereka pincang, tak kondusif. Mana bukti pincang mereka? Contoh, ekonomi Arab Quraisy tidak kondusif. Biarpun mereka pandai berniaga sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, li ila fi quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Oh, yang tu cepat ambil sambung okey. Maknanya budaya masyarakat Arab Quraisy, mereka ni berdagang, dipentas antara bangsa, trading import export di peringkat antarabangsa. Musim panas mereka pergi ke Yaman dan musim sejuk mereka pergi ke Syam. Bukan calang-calang ni, 1400 tahun mereka trading di peringkat antarabangsa. This is my card, you know. Kalau kita lihat, oh, sepatutnya masyarakat Arab Quraisy hebat, mereka ni very complacent hidup mereka, tapi tak begitu. Bila kita suluh suasana kehidupan ekonomi masyarakat Arab Quraisy, pincang, tidak kondusif. Kenapa? Riba berluasa di Mekah. Lagi ihtikar, monopoli berluasa di Mekah. Lagi al-ghish, spekulasi berluasa di Mekah. Lagi al-asibiyah, konisma, nepotisme berluasa di Mekah. Akhirnya berlaku fajwah, jurang yang begitu tebal. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin meleset kehidupan mereka. Kondusif ke ekonomi itu? Tak kondusif. Hello, ni macam tak puas hati je ni. Baik, apa lagi? Sosial masyarakat Arab Quraisy tidak kondusif. Kemuncak tidak kondusif, semua kita maklum, berlakunya wa'dul banat. Apa itu wa'dul banat? Menanam anak perempuan hidup-hidup. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qaumi min su'i ma busyira bih ayumsiku ala huni am yadussu fit turab. Apabila diberitakan kepada suaminya yang isterinya syarat mengandung tadi telah melahirkan anak perempuan, langsung berubah air muka sang suami, menahan kemarahan. Kerana pada attitude masyarakat Arab jahiliah Quraisy, anak perempuan, maaf cakap, anak yang sial, anak perempuan, anak yang tidak ekonomis. Maka di hadapan mereka hanya dua penyelesaian sahaja. Ayumsikuhu ala hunin, andai kata mahu jugalah pelihara anak perempuan itu, peliharalah dalam keadaan menanggung aib sampai ke mati, am yadussuhu fit turab, ataupun ambil shortcut. Apa dia? Lahir bunuh, lahir bunuh, lahir bunuh. Majoriti di kalangan mereka ambil pendekatan lahir bunuh. Nah, kondusif kah? Tak kondusif. Politik di Mekah zaman jahiliah juga tak kondusif. Seseorang yang bernama Zuhair bin Abi Salma, beliau ni seorang tokoh, kalau hari ini kita namakan tokoh sosiologi, yang hidup di zaman jahiliah. Beliau sudah jerih tengok bagaimana eksploitasi yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliah. Akhirnya beliau telah rakamkan kepincangan itu dalam satu syair yang berbunyi, wa man lam yadhub an haudihi bisilahihi yuhaddam wa man lam yadhlim min nas yuzlam. Barang sesiapa yang tidak mempertahankan maruah mereka, mereka akan diancam. Dan barang sesiapa yang tidak membunuh, mereka akan dibunuh. Orang Arab jahiliah ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak macam kita di Malaysia hari ini. Kita di Malaysia hari ini bangun pagi fikir nak makan apa. Bangun pagi nak makan apa ya? Roti canai ke, nasi lemak ke, tertarik gelas besar ke, telur separa masak 3 biji ke? Tapi masyarakat Arab jahiliah, mereka bangun pagi fikir nak makan siapa. Faham kan? Beza tu.
Nak makan siapa, nak bully siapa, nak sabotage siapa, nak fitnah siapa. Wah, apakah itu struktur sosial yang kondusif? Tak. Habis itu apakah yang boleh mengkondusifkan masyarakat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Undang-undang Islam dihidang kepada mereka, dihidang kepada masyarakat di Madinah. Aman masyarakat Madinah. Dihidang kepada masyarakat di Mekah. Aman masyarakat di Mekah. Kenapa? Pengaruh undang-undang Islam yang sifatnya kondusif. Di Madinah sebelum Islam datang, berlaku satu perbalahan yang sangat dahsyat antara dua kaum yang paling besar, iaitulah Aus dan Khazraj. Silsilahnya mudah aja. Unta kumpulan Aus pergi masuk ke kandang unta kumpulan Khazraj, makan makanan. Khazraj tak puas hati, pergi sabotaj Aus. Aus balas balik, berbalah, berkelahi. Bila? Fi yaumi bu'ath, 120 tahun yang lampau. Unta pening kepala, aku tak balah, dia boleh balah. Datang Islam, laksanakan undang-undang Islam. Al-Muslim akhul Muslim, la yazlimhu wa la yuzlamah. Akhir sekali Islam yang kondusif influence masyarakat menjadi kondusif. Nak beritahu apa? Nak beritahunya ialah alangkah indah kalau kita menggunakan kaedah Islam. Kerana tak kondusiflah di Malaysia hari ini, kita perlu kepada undang-undang yang kondusif. Kecurian di Malaysia begitu sekali dahsyat. Tak fikir bau-bau di Terengganu curi mesin ATM guna jentolak. Pening mesin ATM tu, bawa jentolak, kemudian tarik dengan besi, sangkut, kerau, tarik. La haula wala quwata illa billah. Itu dari segi ekonomi, dari segi sosial. Yang terbaru, saya lihat sebulan lepas, daripada flat tingkat 3 di Petaling Jaya, lahir anak, kemudian ambil anak, campur, boom, buang. Orang berjalan tengok, ingat ke bekas KFC? Rupa-rupanya anak yang dibuang. Kondusif ke tu? Hello, anybody here? Rimah Ustaz dengar ni, senyap je ni. Nah, jadi nak beritahunya bahawa inilah dia jalur pemikiran yang berbahaya hari ini. Tapi ingat, ketika mana mereka berbicara, mereka berada ihdinas siratal mustaqim, inilah jalan yang benar, walhal palsu, bahaya. Sama juga dengan pendapat yang keempat, mengatakan boleh melaksanakan mana-mana bentuk undang-undang pencegahan, tak perlu dengan undang-undang Islam. Yang paling penting selamat. Kalau yang mencuri tak mencuri, kalau yang merompak tak merompak, kalau yang berzina tak berzina, kalau yang rasuah tak rasuah. Undang-undang apa yang diaplikasikan, silakan. Tengok betapa liberal pemikiran orang seperti ini. Salah. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang sedang bergerak sekarang. Dan pengaruh ini memang kita tak nafi berlaku secara skala yang besar di Indonesia. Di Indonesia memang bagaimana pengaruh Islam liberal berlaku secara skala yang besar, menyaksikan kehidupan mereka agak tidak, orang kata, agak tidak fundamentalis dengan Islam. Itu bahasa Zakir Naik baru-baru ni. Orang duk tuduh beliau fundamentalis, beliau fundamentalis. Bila klaim balik, ya, kalaulah saya ini berpegang teguh dengan Islam, itu dikatakan fundamentalis, saya bangga saya disebut fundamentalis Islam. Kenapa? Saya berada pada ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita belajar tafsir, kita nak biar kita ikut Al-Quran. Kita belajar tafsir, kita ikut pandangan ulama yang sebenar-benarnya berbicara kerana Allah dan Rasul. Sebab itulah saya, mungkin ada yang dah cemu, ya Allah Dr. Azhar astahun surah Fatihah bila nak habis.
Tak apa, saya berjanji insya-Allah selepas surah Fatihah saya akan pergi ringkas-ringkas je. Sentuh kanan, sentuh kiri, habis. Tapi untuk surah Fatihah saya dah kata surah yang disebut Ummul Quran, induk bagi segala surah. Kalaulah Sayyidina Ali boleh sebut diberi kepada aku 30 ekor unta untuk aku karang kitab dan diletakkan atas belakang unta untuk aku buat syarahan surah Fatihah, maka tidak cukup 30 ekor unta untuk tatang kitab yang buat syarahan kepada surah Fatihah. Saya tak bawa unta hari ni, kita hanya kelas sebulan sekali, jadi rasanya itu lagi cepat. Kalau Sayyidina Ali mari syarah, mati dulu ada ni baru habis surah Fatihah. Okey, jadi semua ini adalah tidak betul, tidak berada pada ihdinas siratal mustaqim. Saya ambil contoh ya, nak beritahu bagaimana nikmat dan indahnya Islam kadang-kadang mudah dimengertikan oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam nampak ihdinas siratal mustaqim ialah Islam. Tunggu lagi dia peluk tak peluk Islam, itu dia punya pasal lah. Saya ambil contoh Profesor Cabral. Beliau ni ialah dekan Fakulti Undang-Undang daripada Universiti Vienna. Ketika berlakunya persidangan undang-undang antarabangsa selama 2 hari dan beliau diminta membuat closing program, beliau menyebut bagaimana beliau sentuh tentang undang-undang Islam. Beliau sebut sesungguhnya Muhammad bin Abdullah telah membawa nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luar biasa. Biarpun rekod sejarah menyaksikan beliau tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tetapi beliau telah menghadirkan gagasan perundangan yang sangat kondusif sehingga kan Barat terpaksa menumpang tuah daripada undang-undang Islam yang kondusif ini. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang sebut ni bukan driver taksi, yang sebut ni bukan orang cak ayam dan tidak cak kipas udang, tapi yang sebut ni ialah orang yang ada authority, non-Muslim pula tu. Nampak bagaimana ihdinas siratal mustaqim. Soal dia tak perlu Islam tu, itu dia punya pasal lah. Tapi nak beritahu bagaimana pengiktirafan ada. Saya ambil lagi Profesor Dr. Hawking, Profesor Falsafah daripada Harvard University. Sengaja saya ambil hak luar-luar, kan sebut Universiti Melaya, UKM, apa barang tu kata. Nah, ambil hak nu barak-barak nu. Beliau menghuraikan panjang, beliau hurai. Hujungnya beliau kata, bila ditanya apakah undang-undang Islam ini undang-undang yang terbaik, beliau menyebut undang-undang Islam bukan saja terbaik dari segi teori, tetapi terbaik dari segi pelaksanaan. 700 tahun Islam menguasai 2/3 dunia. Di sebelah utara negeri-negeri Timur Tengah Arab, di sebelah selatan di Afrika Tengah, di sebelah timur negeri-negeri Asia Tenggara, di sebelah barat sampai ke pantai barat Afrika, Kurtuba, Sepanyol dan sebagainya. Dengan apa? Dengan jangka hayat undang-undang yang terbaik ini. Masalah pada undang-undang Islam bukan pada pelaksanaannya, tetapi pada jiwa-jiwa manusia yang tidak mahu melaksanakannya. Sedangkan undang-undang Islam berada pada mizan yang terbaik. Dia nak kata ihdinas siratal mustaqim sebab dia bukan Islam. Mizan terbaik itulah namanya, neraca terbaik itulah namanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Expectation is very high oleh orang yang bukan Islam. Halo. Nah, begitulah juga tokoh sejarawan Perancis, Profesor Dr. Sidiou. Bila beliau diminta mengulas tentang sejarah kehebatan perundangan Islam, akhir sekali beliau menyebut secara ringkas, bila aku membaca sejarah perundangan Islam, seolah-olah aku sedang membaca kitab fiqh mazhab Maliki yang bernama Syarhur Radid ala Tarkid Darir. Allahu Akbar. Tingginya pengiktirafan yang diberi.
tahu bagaimana Islam benar-benar berada pada ruang lingkup ihdinas siratal mustaqim. Tapi itulah juga yang menimbulkan ghabash, pening kepala dan pening-pening lalat dalam masyarakat kita. Akhir sekali kita pun tak nampak. Sebab itulah Ustaz kata sekali lagi, jadikanlah ayat ke-6 surah Fatihah wirid kita. Ihdinas siratal mustaqim. Balik nanti naik kereta, ihdinas siratal mustaqim. Esok sambil-sambil bekerja, ihdinas siratal mustaqim. Sambil-sambil goreng kat dapur, ihdinas siratal mustaqim. Sebab apa? Takut kita di luar kita terlampau banyak jalan-jalan yang palsu, tapi mereka claim inilah jalan ihdinas siratal mustaqim. Kita tak nak iman kita diragut. Kita tak nak kita dimakan di perasan. Oh, rasa betul. Tahu-tahu salah. Bila sedarnya dalam kubur. Ketiga, kena balun. Kenapa kena balun? Di siratal mustaqim? Enggak. Itu jalan syaitan. Bolehkah kita guna reverse balik? Tak boleh. Itu ngiar rapik. Ini bukan cerita hantu, cerita benar. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-7, ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjemahannya, itulah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi yang atas tu adalah terjemahan daripada surah Al-Fatihah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita belajar tafsir secara mendalam, maka kita akan bertemu dengan satu kaedah yang disebut tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran yang menafsirkan Al-Quran. Dan di sana juga kita akan bertemu dengan tafsirul hadis bil Quran. Tafsirul Quran bil hadis, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Oh, macam mana Ustaz? Kurang jelas. Memang tak jelas. Sekarang nak jelas ni. Contoh, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, Al-Quran hanya suruh kita solat je kan? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salah. Wahai orang yang beriman, dirikanlah solat. Very simple statement. Dirikanlah solat. Bagaimana? Rokok diajarkah? Sujud diajarkah? Baca itu dan ini diajarkan dalam Al-Quran? Tak diajar. Habis itu macam mana? Datang hadis Nabi syarah. Okey, bila nak salat ini fakabbir, takbir. Kemudian faqra ma tayassara minal Quran, baca Fatihah. Thumma raka' hatta tatma'inna raki'an, rukuu elok-elok. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, sujud elok-elok bersama tamakninah. Itu siapa yang syarah hadis Nabi? Itu namanya hadis yang mensyarahkan konten yang umum pada Al-Quran. Baik, faham? Ini faham tak ni? Apa yang faham? Okay. Kuliah malam ni, kalau rasa mengantuk, bawa lah kacang-kacang ke apa ke. Boleh kunyah burger ke apa ke. Okey. Yang keduanya, adanya tafsir Al-Quran bil Quran. Al-Quran yang menafsirkan Al-Quran. Macam mana? Okey, mari Ustaz relatekan dengan surah Fatihah. Yang atas, siratal ladzina okey, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, terlampau umum statement ni, tak nampak lagi lah.
Maka datang ayat yang ketujuh menghuraikan jalan yang umum, jalan yang lurus. Jalan siapa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukannya jalan mereka yang dimurkai. Siapa dia? Orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Siapa dia? Kristian. Baik, berarti setakat tu. Ustaz, dah faham dah maknanya jalan yang lurus tadi, ihdinas siratal mustaqim tadi, maknanya jalan orang yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Ya, betul. Tapi siapa pula gerangan yang mendapat nikmat daripada Allah itu? Statement nombor ayat ke-7 tadi mungkin masih lagi umum. Maka datang pula ayat lain menghuraikan maksud siapa yang mendapat nikmat itu. Pada surah An-Nisa ayat 69. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Terjemahannya, dan barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka ini akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wahai ahli jemaah masjid negara, andai kata kamu nak berkawan, berkawalah dengan 4 kumpulan ini. Itu saya terjemah biar mudah faham lagi. Artinya cerminan orang, idola yang kita nak letak depan kita, ni dia. Siapa dia? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kelebihan yang ada pada keempat-empat mereka ini? Siapa keempat mereka ini? Ialah mereka yang berada pada ihdinas siratal mustaqim. Siapa keempat-empat kumpulan ini? Yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, para nabi. Kita ni nabi ke tak? Soalan radikal sungguh. Okey. Tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ni tidak nabi, kita kena ikut perangai nabi. Kita kena ikut akhlak nabi. Kita kena ikut lifestyle nabi. Kita kena ikut sirah nabi. Ustaz, macam mana kalau saya nak ikut sirah nabi? Wah, tentulah panjang. Tuan-tuan nak tak nak kena belajar sirah nabawiyah. Tapi pada malam ni Ustaz nak kompres dengan satu perkataan, iaitu bermula daripada Nabi Adam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini memiliki satu jiwa. Itulah jiwa agama. Jiwa agama yang sangat ampuh dan mendalam. Masa sebelum jadi nabi pun mereka dah ada jiwa agama, tuan-tuan. Bukanlah kata nabi-nabi ni sebelum diisytihar jadi nabi mereka ni mak rempik, tak ada. Mereka ni playboy, tak ada. Mereka ni artis, big sweet, aha. Bila kat disco Bukit Bintang semua jadi nabi, tak ada. Jiwa agama sudah ada sebelum jadi nabi. Contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi, zaman muda-muda ni, umur 20-an kan. Nabi jadi nabi 40, umur 40, umur 20-an tengah taf. Tengah tengok separuh akhir Kelantan lawan Selangor. Tu dia. Jadi adalah kawan dia jemput pergi ke pesta. Okey, pergi ke pesta
nyanyi-nyanyi. Jadi Nabi ni belum jadi Nabi ni setuju nak pergi ya? Duduk saja di pesta tu, orang lain semua riuh-riuh, tepuk tangan, ho-ha. Nabinya pula tidur, tak sedar ke diri tidur. Kenapa? Ini bukan jiwa aku lah. Hiburan-hiburan yang macam ni bukan jiwa aku lah. Sampai kau pekat Nabi tertidur. Mana ada orang pergi disko tidur? Nabi tertidur. Kenapa? Nabi dididik jiwa aku jiwa agama, bukan jiwa hiburan yang melampaui batas. Sampai kau pekat pagi tu sedar, dah pagi. Kawan dia pun langsung tak kejut. Ini jiwa agama. Kita hari ini lumpuh jiwa agama. Suami tidak ada jiwa agama. Sampai ke peringkat payah nak kejut anak salat subuh, payah nak gesa isteri salat berjamaah, sepayah nak didik anak berada pada ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Sebab tidak ada jiwa agama. Isteri take for granted dalam bab pendidikan anak-anak. Dalam mindset mereka fikir anak kalau tak faham Inggeris melenting marah, kalau tak faham matematik melenting marah, rela tuition sana tuition sini. Tapi kalau anak bodoh dengan Al-Quran, tak apalah, nanti UPS pandailah dia. Kenapa jadi macam tu? Sebab tidak ada jiwa agama. Kita hidup berjiran, kita tahu jiran kita buat mungkar. Kita ada rumah sewa, kita tahu bagaimana orang anak-anak remaja yang duduk di rumah sewa kita itu anak-anak remaja yang buat dosa. Bawa arak minum kat rumah. Nak halau sayang, kenapa? 1,500 kita sewa kat dia. Maka kita buat dek je. Kenapa? Tidak ada jiwa agama. Hello, ada masalah? Musim sekarang musim orang pergi haji kan. Kadang-kadang kita berkira tahu, okey, katakanlah dianya masih muda, umur 30-an, tapi Allah bagi rezeki yang banyak, kaya raya, ratusan ribu, buah bantah 200,000, lambik bonia 300,000, tu dia, CIMB 100,000, mana lagi, buah tangga 1,000, duit banyak. Okey, tapi malang sekali, di tengah orang lain semua seronok pergi ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi orang ini dia boleh tour ke seluruh dunia, malang sekali pergi ke Mekah buat haji tak pergi. Hujung tahun je terbang sekeluarga. Mana? UK, London. Mana? Kutub Utara, Kutub Selatan. Haji dah pergi belum? Belum. Sebab apa? Berilah 1,001 hujah yang paling utama, sebab orang ini tidak ada jiwa agama. Kita suri rumah, alhamdulillah anak-anak dah besar. Alhamdulillah pembantu rumah tak ramai, 3 orang saja. Rumah dekat je Masjid Negara. Kereta 5 buah, tunda sekali bawa. Pendek kata, kita ni masa yang sangat banyak untuk belajar cari ilmu. Tapi tak pun terperak kat rumah macam guni beras ni. Taklah attend pergi kuliah muslimat sana ke, pergi ke Masjid Negara ke, tak berganjak, tergolek-golek kat rumah. Kenapa jadi macam tu? Orang lain jerih nak datang ke Masjid Negara, jam, bukan jalan-jalan jam gila. Datang sampai ke pekat lewat. Tapi datang juga sebab apa? Sebab orang ini ada jiwa agama. Kamu tidak ada jiwa agama. Orang ini katakan ialah orang yang tak mendapat nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Allah memandang kepada orang yang tidak ada jiwa agama hampas. Malang tuan-tuan dan puan-puan, kita bangkit bertemu dengan Allah akhirat kelak. Allah scan dalam hati kita,
tidak ada jiwa agama. Sedangkan syurga untuk orang yang ada jiwa agama. Baik. Yang kedua, para siddiqin. Para siddiqin, mereka ada jiwa juga. Mereka memiliki jiwa yang besar, jiwa yang benar. Contoh terbaik orang siddiqin ialah Abu Bakar. Hebat tak hebat, dia mendapat title Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar orang yang paling memiliki jiwa yang sangat benar dengan agama. Apa tidaknya dalam keadaan orang lain pening-pening lalat menerima peristiwa Isra' dan Mi'raj kerana terlampau pelik yang teramat sangat. Tak pelik macam mana bergerak daripada Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, daripada Al-Masjidil Aqsa zoom naik ke langit, patah balik ke Mekah dalam tempoh 4 jam saja. Bila Abu Jahal provoke cerita Isra' dan Mi'raj, memang ada di kalangan mereka nipis iman murtad, memberikan alasan, aku ni kalau Muhammad sebut tentang syurga, aku boleh terima lagi. Kalau Muhammad bicara tentang neraka, aku boleh terima lagi. Tapi kalau Muhammad claim dia naik ke langit, fuyo, heavy, maka terus murtad. Tapi tidak pada Abu Bakar. Abu Jahal pergi joluk, wahai Abu Bakar, kawan kamu tu dia naik ke langit, melawat syurga, lewat neraka. Kamu percaya tak? Cuba tengok apa respon Abu Bakar. Kalau benar itu yang disebut oleh Muhammad kepada kamu, la usaddiquhu walau ablagha min zalik. Wahai Abu Jahal, jangan kata Isra' Mi'raj, hak pelik lagi aku percaya. Tu dia, pancung terus, leper kawan ni. Benar. Baik, ni depan ustaz ni benar ke tidak benar? Perasan. InsyaAllah benar. Benar tidak hanya pada tutur kata. Benar yang terbesar di sini ialah dibuktikan dengan amalan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, benar dengan imannya. Apa pembuktian bahawa kamu benar dengan iman? Wa amilus salihat, terserlah amal ibadah di sebalik kebenaran kamu. Bukan sekadar pada knowledge, bukan sekadar pada pengetahuan. Contoh, orang itu benar, orang itu percaya bahawa solat berjamaah lebih baik daripada solat seorang diri. Tapi kenapa tiba dia solat, dia tak solat berjamaah? Orang ini tak benar. Biarpun dia kata aku benar, aku benar, aku benar, aku nak menurut macam Abu Bakar, tak benar. Kenapa? Benar mesti dibuktikan secara action. Okey, bagi seorang lelaki afdalnya dia solat berjamaah kat masjid. Dalam keadaan tengok lifestyle dia, rumah dekat masjid, tak solat pun, tapi dia kata aku benar dengan Islam. Tak benar. Kenapa? Tidak ada wa'amilus salihat. Percaya tak bahawa sedekah ini boleh mengkayakan kamu? Sedekah percaya boleh mengkayakan saya. Sedekah enggak? Tak sedekah. Kedeguk pahit. Kenapa? Tak benar. Seorang suami tiba-tiba buat zalim pada isteri, tiba-tiba dia kata saya benar dengan ajaran Islam, saya percaya benar, tapi dalam masa yang sama dia buat benda zalim. Ini namanya suami yang tak benar. Ini bukan suami, ini beruang. So kita nampak di sini, maknanya kalau kita benar, bagaimana praktikal amalan Islam kita sentiasa akan segar. Dan inilah yang ada pada Abu Bakar.
Abu Bakar ni, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi beritahu Abu Bakar dia dijemput oleh Allah masuk syurga fi ai babin sya'a, pada pintu mana yang dia nak dia boleh masuk. Sebab apa? Sebab dia terbaik. Dia boleh masuk melalui pintu sedekah. Sebab apa? Dia yang terbaik dan bab sedekah. Dia boleh masuk melalui pintu bab solat berjamaah. Dia seorang yang terbaik dan bab solat berjamaah. Dia boleh masuk ke syam syurga melalui pintu jihad, kerana dia terbaik dan bab jihad. Wah, dominan. Agak-agak lah standard kita ni, pintu mana kita masuk? Gaya bersila, gaya duduk atas kursi. Pintu solat berjamaah, pintu sedekah, pintu layan suami. Kita nak jadi orang benar, orang yang mendapat nikmat daripada Allah, yang duduk pada ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, para syuhada. Ni Ustaz ringkas-ringkas sebab nak tamat silibus. Okey. Yang ketiga, para syuhada. Syuhada ni dia ada jiwa juga, jiwa yang berani. Jiwa yang berani. Ya, apa tidaknya kita pun kena fikir juga, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak mati syahid pun mati juga kan? Betul kan? Mana nak? Mati syahid ke ataupun mati darah tinggi? Nak mati syahid ke mati kecil manis? Nak mati syahid ke kerana mati tua? Wah, tengah fikir ni Ustaz. Tengah fikir ni. Sebab apa? Sebab orang kata mati syahid ni berhantu. Ni pengaruh hantu dalam botol kicap. Tidak ada mati yang paling mulia di sisi Allah kecuali mati syahid. Begitu sekali banyak fadilat-fadilat yang dia dapat. Orang yang mati syahid, dia boleh recommend anak beranak dia masuk syurga bersama dengan dia bighairi hisab, tanpa hisab. Wah, luar biasa tu. Disebut lagi orang yang mati syahid ini bila masuk dalam syurga, dia diberi peluang berkahwin dengan 400 orang bidadari, 600 orang janda, yu'aliqu kulla wahidin ala qadri umri fid dunya. Seorang-seorang tu dia peluk ikut kadar umur dia atas dunia. Faham ke tidak tu? Ustaz mati syahid, insya-Allah. Maka takutlah. Akhirat kelak, bagaimana Ustaz boleh recommend anak beranak Ustaz, suami isteri Ustaz, mak ayah Ustaz, anak-anak Ustaz? Ahli jemaah masjid ni ramai sangat untuk masuk syurga bersama dengan Ustaz. Bila masuk syurga tu dia di offer 400 anak dara, 600 orang janda. Seorang-seorang tu Ustaz peluk ikut kadar umur Ustaz di dunia. Kalau umur Ustaz ni 40 tahun, seorang-seorang tu Ustaz tu peluk 40 tahun. Tak lepas-lepas. Seronok yang teramat sangat, lazat yang teramat sangat. Tidur tak, bangun tak, makan tak, breakfast tak, sate kajang tak makan, sibuk peluk. Nah, ada orang kata, Ustaz, saya yang perempuan tak apa-apa, anak juga. Begini ya, ambil kaedah dalam Al-Quran, menyebut ada dua istilah. Pertamanya hurul ain, bidadari. Yang kedua ghulman, bukan geleman, ghulman, bidadara. Maknanya, kalaulah yang mati syahid itu perempuan, ni semua ni calon mati syahid belaka ni, maka ibu-ibu, puan-puan masuk syurga boleh kahwin dengan 400 orang bidadara, dan boleh kahwin dengan 600 orang apa tu? Duda lah. Duda.
duda. Tu dia. Pun sama, seorang-seorang ibu-ibu, puan-puan akan peluk setiap seorang tu ikut kadar umur atas muka bumi. Ya Allah Ustaz, tak berdosa ke kahwin tu? Ramainya 400 orang. Alahai, cerita dosa pahala ni setakat dunia je. Bila masuk dalam syurga, tak timbul cerita dosa pahala. Bahkan di antara nikmat dalam syurga ni ialah kita boleh buat sesuatu yang kita tak boleh buat semasa di dunia kerana berdosa. Tapi akhirat kita boleh buat. Di dunia ni kita tahan, pantang nak buat berdosa, pantang. Bila masuk syurga, tu dia semuanya bebas. Di dunia boleh tak minum arak? Tak boleh. Dalam syurga jangan kata minum arak, boleh berenang dalam lautan arak. Tu dia. Allah sedia khas lautan arak, berenang, berdebak. Nak minum arak tak? Bagi lautan. Orang perempuan boleh tak berpoligami? Jangan tanya orang lelaki. Boleh. Soalan belum habis lagi. Tak boleh. Berdosa haram. Okey, akhirat kelak boleh berpoligami. Bukan 200, 400. Tak berdosa. Dosa cerita dunia. Akhirat kelak lama dah. Jealous. Asyik laki aku je yang poligami. Aku bila? Mati syahid. Nah, jiwa yang berani. Okey. Akhir sekali mungkin kita kata, Ustaz, macam mana saya nak mati syahid? Kalau di Palestin, mudahlah saya kata. Ada gelanggang dia kan, lawan Zionis Yahudi. Malaysia ni mana gelanggang dia? Begini, Ustaz nak bagi satu rahsia, satu tips. Macam mana kita di Malaysia memperolehi nikmat mati syahid kalaupun kita tak berperang pergi ke Palestin. Ada cara dia. Dan cara ini diiktiraf oleh hadis Nabi SAW. Apa caranya? Yang tu insya-Allah Ustaz akan sebut pada siri kuliah yang akan datang. Jadi untuk hari ini sekadar itu sajalah yang dapat Ustaz sampaikan. So insya-Allah bulan depan ingatkan Ustaz mati syahid. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, biarpun Ustaz rasa tak puas hati menghuraikan ayat ke-7 dengan kesuntukan masa, tapi berpadalah dengan surah Fatihah pada malam ni. Jadi insya-Allah minggu depan, bulan depan, kita masa lebih kurang 10 ke 15 minit untuk berbincang tentang amin. Belum habis lagi kan? Walau dhalin, amin. Kemudian barulah kita akan masuk kepada surah. Adapun surah yang Ustaz akan tafsir, Ustaz melihat begini, kalau Ustaz nak betul-betul ambil flow dia, surah Baqarah sampai habis Baqarah, kemudian surah yang Ali Imran, Al-Ma'idah sehingga habis masing-masing, yang tu Ustaz kira-kira mungkin 100 tahun rasanya. Okay. Jadi oleh kerana kelas kita ni sebulan sekali, itu pun cuti tak cuti, datang tak datang, maka Ustaz akan mengambil approach pendekatan dengan membuat tafsir secara maudu'i. Apa makna maudu'i? 30 juzuk Al-Quran Ustaz akan sunting bab demi bab. Okey, ni bab apa? Ni bab sedekah, ayatnya surah ni daripada ayat ni ke pada ayat ni. Okey, ayat ni bab perhiasan wanita, dalam surah ni daripada ayat ni sampai ayat ni. Maknanya kita tebuk-tebuk, kita tetap menggunakan Al-Quranul Karim. Kenapa? Kerana kita nak deliver secara cepat. Kita direct to the point. Biarpun Al-Quran semuanya point, tetapi kita nak ambil cream of the cream, meraih kepada kesuntukan masa. Sebab kita ni semua ni lah calon jenazah, tunggu masa nak mati. Boleh yang itu kan? Benar dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin wa syakirin. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.